Datuk Pengerusi, sekarang dasar kerajaan adalah di sekolah-sekolah kebangsaan, kerajaan memastikan bahawa sekurang-kurangnya 10 orang murid perlu ada sebelum satu mata pelajaran ibunda dalam bahasa Tamil atau bahasa Cina akan diajar di sana. Tetapi adakah ini realistiknya? Bukankah lebih praktikal jika di mana-mana sahaja di sekolah kebangsaan, tak kisah di Kanga atau di Kota Kinabalu atau di seluruh negara, jika seorang murid dia inginkan untuk membelajar bahasa Cina, bahasa Mandarin atau bahasa Tamil, kerajaan seharusnya tidak perlu ada minima murid sebelum satu kelas untuk sambilan pelajaran Tamil dan Cina dimulakan. Saya harap kerajaan akan memikir balik kerana di Singapura ini ada satu sistem yang sangat efisien di mana di semua sekolah ada bahasa Tamil dan bahasa Cina menjadi compulsory subject, dan adakah kerajaan rela untuk mengadakan juga bahasa ibunda sebagai compulsory subject di negara ini di semua sekolah supaya masyarakat keturunan Cina dan masyarakat keturunan India dan masyarakat keturunan lain, orang asli, orang Melayu, Kadazan dan lain-lain yang ingin membelajar bahasa ibunda mereka diberi keutamaan. Dan ada bukan sahaja setakat keutamaan, tetapi di mana compulsory mereka perlu mengambil mata pelajaran tersebut, dan bukan setakat mengambil mata pelajaran tersebut, tetapi ada kecukupan guru-guru yang mengajar bahasa-bahasa tersebut. Datuk Pengerusi, saya juga difahamkan bahawa selepas first and second economic stimulus project untuk sekolah-sekolah Tamil, kontrak-kontrak di mana sekolah-sekolah kelas-kelas patut dibina telah melambung naik, dan walaupun kerajaan saya difahamkan telah mengagihkan wang tersebut, akan tetapi oleh kerana kos untuk membina kelas-kelas itu telah melambung naik, ada di antaranya 100%, maka semua telah tergendala. Saya harap kerajaan akan serius dalam perkara ini, mengambil inisiatif supaya mengatasi masalah di mana di negara ini dikatakan lebih dari 60% masyarakat India menghantar anak-anak mereka ke sekolah Tamil, dan lebih kurang 92% masyarakat Cina menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan di semua sekolah-sekolah kebangsaan Cina dan kebanyakan sekolah-sekolah Tamil, murid-muridnya adalah surat penuh. Tidak ada kelas-kelas yang boleh mengambil untuk murid-murid yang baru, dan ini adalah kerana fikiran cacat oleh kerajaan yang tidak ada long term untuk anak-anak kita di negara ini, di mana ada diskriminasi, di mana sekolah-sekolah Tamil, kalau kita tengok yang terutamanya jenis kebangsaan dalam 52 tahun ni, pada tahun 57 ada lebih dari 1,300 sekolah-sekolah Tamil, sekarang hanya ada 526, dan di antaranya lebih dari 300 adalah sekolah bantuan modal, dikatakan sekolah bantuan modal, dan di mana tapak ini adalah bukan kerajaan tetapi kepunyaan individu atau di atas tanah yang tidak boleh dipastikan oleh kerajaan, dan maka ada masalah-masalah tertentu. Bila kita membuat suruhan, membuat cadangan kepada kerajaan supaya semua tapak-tapak tanah sekolah-sekolah jenis kebangsaan, terutamanya di sekolah-sekolah Tamil dan sekolah Cina, kerajaan mengambilnya dari segi ada undang-undang yang tertentu yang boleh memberi ruangan untuk kita mengambil tanah tersebut untuk menjadi tanah tapak kerajaan untuk pelajaran anak-anak kita. Compulsory Acquisition Act pada Rengas. Ini adalah perkara yang boleh dibuat. Di Padang Rengas pun ada sekolah-sekolah tersebut. Saya harap Menteri dapat mengambil perhatian, dan di mana lebih dari 50 tahun masalah ini lagi wujud. Walaupun dulu 50 tahun dulu itu menjadi kawasan adun, sekarang kawasan parlimen, dan masalah-masalah ini wujud. Macam mana kita dapat mengatasinya? Kerajaan daripada dasarnya ingin in principle untuk menolong, untuk mengambil tindakan, tetapi nampaknya tidak berjaya kerana tidak ada keseriusan
untuk mengatasi masalah ini. Datuk Pengerusi, habiskan yang sebelum ini kawan saya Putatan mengatakan beberapa sekolah yang tidak ada elektrik langsung di negara ini. Saya nak tahu berapakah sekolah yang tidak ada elektrik langsung di sekolah-sekolah tersebut, dan macam mana apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan supaya semua sekolah di negara ini sekurang-kurangnya ada basic utilities sebagai air dan elektrik, supaya kerajaan dapat memastikan anak-anak kita tidak dipinggirkan, tidak dianaktirikan. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, IMNI 080900 yuran kas untuk sekolah, yuran kas sekolah mata pelajaran, yuran kas. Datuk Pengerusi, saya difahamkan, walaupun kerajaan telah mengatakan pada dasarnya untuk menghapuskan mengambil yuran di sekolah-sekolah, tapi lagi perkara itu wujud di mana beberapa sekolah-sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan memaksa murid-murid untuk membayar yuran-yuran. Dan apakah ini perkara terjadi-jadi, dan jika tidak sekolah itu pula PIBG, di mana wang itu dikutip oleh PIBG dan tak dengan macam-macam alasan. Dan ini perlu satu kawal selia yang tertentu supaya perkara macam ini tidak terjadi. Dan akhir sekali, Datuk Pengerusi, adalah mengenai mata pelajaran SPM di mana telah dihadkan kepada 10, sekarang difahamkan akan dinaikkan kepada 12, dan adakah kerajaan nampaknya timbalan menteri dia sesat, dia tak faham apa dikatakan oleh menteri tak faham apa dikatakan oleh lagi satu timbalan menteri. Semua cakap tetapi kita tak ada satu dasar yang tertentu. Saya harap bila membuat satu penjelasan di Dewan Rakyat ini, menteri sendiri akan datang dan memberi asas-asas yang tertentu kenapa, nombor satu, kita menghadkan anak-anak kita untuk memilih hanya 10 mata pelajaran. Apakah ini membawa kebaikan kepada anak-anak kita? Kalau mereka ada kebolehan untuk mempelajari 20 subjek, biarkan mereka. Kenapa hadkan? Kita patut memberi galakan kepada mereka. Why stunted growth? Itu soalan saya. Dan dari 10 ke 12, Tamil literature, Chinese literature, saya difahamkan tidak akan diambil kira, dan ada timbalan menteri mengatakan akan diambil kira, ada dasar kerajaan, Director General kata tidak akan ambil kira. Semua nampaknya kabur dan tidak seranggam. Saya harap satu dasar yang tertentu akan diberitahu di Dewan Rakyat seberapa cepat yang boleh. Terima kasih, Datuk Ketua.